Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali kita di dalam program Usrah Rela. Saya Ustaz Muhammad Zulfadli bin Zulkarnain, Pegawai Agama Akademi Latihan Rela Malaysia, dan kita di dalam siri yang ketiga di dalam edisi Ramadan ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nuzulul Quran, Nuzulul Quran, 17 Ramadan turunnya Al-Quran, yang mana merupakan satu detik yang sangat bersejarah bagi ketamadunan manusia secara khususnya. Allah Subhanahu wa taala merakamkan keagungan ini di dalam ayat suci Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, ia merupakan petunjuk kepada seluruh manusia dan membezakan antara perkara yang betul dan yang salah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada sesuatu yang sangat istimewa dengan Ramadan ini apabila Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Dalam erti kata yang mudahnya untuk Ustaz kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah sebagaimana sepatutnya perhatian kita terhadap Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini supaya tidak kita anak tirikan, ya. Bagaimana kita berpuasa, sebagaimana kita dengan ibadah-ibadah solatnya, begitu juga sepatutnya bagaimana dengan ibadah Al-Quran kita, ya. Bagaimana kalau kita melihat ini yang telah ditunjukkan oleh para salafun salih, para sahabat, tabi'in, imam kita sebagai contoh, Imam Syafi'i, rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dikatakan Imam Syafi'i ni, tuan-tuan, dia mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari. Ini satu keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Syafi'i. Namun kalau kita melihat satu imam yang sudah cukup hebat ini pun, yang terkenal, termasyhur di mana-mana, apabila masuk bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali pada setiap hari. Masya Allah, 2 kali setiap hari. Tuan-tuan, dia bukan macam kita datang buat kawalan dan sebagainya. Datang dengan tugas ilmunya yang cukup banyak pada ketika itu, ditinggalkan pada bulan Ramadan, bahkan dipertingkatkan. Apa? Membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ya, kadang-kadang kita berasa sedih, ya, bila kita mendengar sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang amal Al-Qurannya tidak bertambah walaupun Ramadan datang pada setiap tahun kepada mereka. Tahun lepas kita dengar, bila kita ajak, "Mailah bang, kita join tadarus Al-Quran, tak ada orang nak baca Quran ni. Bukan banyak sangat, satu hari. Kalau tak boleh baca pun kita dengar sajalah." Tapi dia kata, "Tak apalah Ustaz, nantilah lain tahun." Tahun yang akan datang macam tu juga. Ini menunjukkan bahawa satu suasana yang sebenarnya tidak meningkat, bagaimana amalan ini tidak meningkat. Kata hukama bahawa untuk memperbaiki amal ini, hari ini mestilah lebih baik daripada semalam, dan hari-hari mendatang mestilah lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Sekiranya hari ini dan hari semalam sama, ia adalah seorang yang rugi, dan sekiranya hari ini lebih buruk daripada semalam, maka dia adalah orang yang celaka. Sebagai seorang mukmin sebenarnya perlu kita memperbaiki amal soleh kita, dan dalam konteks Al-Quran ini, tuan-tuan, ia merupakan satu perkara yang cukup penting, yang mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi seorang manusia. Kita biasa menghantar jenazah-jenazah ke kuburan, dan kita mendengar bagaimana talqin dibacakan untuk didengar oleh orang-orang yang berada di sekeliling. Antaranya ialah siapakah imam kamu? Dan untuk dijawab, tuan-tuan, kata ulama, untuk dijawab bahawa Al-Quran itu sebagai imam, tuan-tuan, kata alim ulama bahawa sekurang-kurangnya ada 8 hak Al-Quran. Ada 8 hak Al-Quran. Ini untuk kita renung perkara ini, tuan-tuan. 8 hak Al-Quran, yang mana antaranya ialah mempelajari Al-Quran dan membaca dengan sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan, kalau bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran, soalnya di mana akan kita membaca Al-Quran?
Tuan-tuan, kita pernah sebut di dalam siri-siri yang awal bagaimana manusia ini satu makhluk yang mempunyai dua unsur, unsur fizikal, jasmani, dan unsur rohani. Bagaimana kita sentiasa memberi perhatian pada fizikal kita, kan? Hari-hari kita tengok cermin, sikat rambut, pakai cantik-cantik sebab kita nampak. Masalah rohani ni benda tak nampak. Kita perlu berpegang sungguh-sungguh dengan apa yang disampaikan daripada wahyu. Sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis, inna hadzal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahu al-ma. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qala kathratu dhikril maut wa tilawatil Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa hati ini dia akan berkarat. Nabi kata inna hadzal qulub tasdau. Hati ini dia akan berkarat. Berkarat sebab apa tuan-tuan? Kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Kita kata okey, kalau hari ini dengan perbuatan dosa menyebabkan keluar bau busuk daripada badan kita, mungkin kita akan prihatin terhadap masalah dosa. Tapi kita tak perasan. Apatah lagi kadang-kadang dosa ni perkara yang berkaitan dengan nafsu kita. Benda sedap senang katalah. Tetapi hakikatnya ialah hati ini sebagai pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bertanggungjawab untuk menjaganya, yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ini, tanggungjawab kita untuk menjaga hati ini. Tetapi hati inilah yang sentiasa kita kotori. Kata Nabi, hati itu akan berkarat. Dan tanya para sahabat, qila ya Rasulullah wa ma jila'uha, dan apakah wahai Rasulullah suatu perkara yang boleh menggilapnya? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah mengingati mati dan membaca Al-Quran. Allahu akbar tuan-tuan. Orang yang ingin membersihkan hatinya, orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mempunyai amal Al-Quran yang baik. Tuan-tuan, pada setiap tahun, kalau tahun lepas kita tidak join grup Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita kata sebab saya tak pandai baca Al-Quran. Kita ada 11 bulan tuan-tuan untuk kita belajar. Kita boleh keluar duit untuk kita buat keperluan-keperluan dunia kita, untuk hantar anak kita belajar dan sebagainya. Tetapi berapa duit yang kita gunakan untuk diri kita sendiri? Upah satu guru sebagai contoh untuk belajar kita Quran. Target kita apa? Ramadan tahun ni saya mesti boleh baca Al-Quran. Tapi berapa ramai orang yang mempunyai hadaf ataupun tujuan yang begini. Walhasil, setiap tahun sama saja. Bila dia ajak, saya minta maaf, saya tak boleh. Jadi apa kata tuan-tuan, sempena dengan nuzulul Quran, kita merenung dengan keagungan Al-Quran ini sebagai satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kalau datang pula persoalan mungkin, kalau orang tanya kepada kita, penting sangat ke Ustaz tadarus Al-Quran ni? Tuan-tuan, tadarus Al-Quran ni sangat kita kata sebenarnya macam satu jalan pintas tuan-tuan. Tu kita kata ni nak bagi semangat ni pada kawan-kawan, pada sahabat-sahabat. Kalau dengar ada majlis tadarus Al-Quran di masjid, jangan ditinggalkan. Mungkin kita tak boleh membaca, tapi takkan kita tak boleh dengar, kan? Muka bukan handsome, bukan cantik, tapi pekak, kan? Jadi kita boleh, maksudnya bukan saja perlu membaca, sebenarnya mendengar itu pun menghasilkan pahala. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tuan, satu orang yang dia datang ke masjid, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka bertadarus, saling dengar, semak bacaan. Apa kata Allah, pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 4 janji. Nazalat 'alaihimus sakinah, Allah Taala akan turunkan sakinah, ketenangan pada dia. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dia akan diliputi dengan rahmat. Rahmat sangat penting dalam kehidupan ni tuan-tuan. Kita diajar, kan, kalau kita beramal dengan suratul kahfi pada setiap Jumaat, kan, satu doa yang jangan ditinggalkan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta rahmat Allah. Ni akhir zaman ni, zaman fitnah kita ni, jangan lupa minta rahmat Allah.
Dengan membaca Al-Quran, datang majlis tadarus ni tadi, wa ghasyatsumur rahmah wa haffatsumul malaikah. Orang ini akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan namanya akan disebutkan di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Majlis Allah ni tuan-tuan yang duduk ialah para malaikat. Bayangkan kita PM dalam majlis PM, kita pun tengah bertugas agaknya, dalam ramai-ramai orang, bila kita masuk daripada pintu, PM boleh panggil kita, oi Fadli, dia kata kan. Apa perasaan kita pada ketika tu, tuan? Allah, kita rasa macam cukuplah hari tu, tak dapat allowance pun tak apa dah, sebab PM kenal kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka ini. Allahu akbar, tuan-tuan. Ingatlah tuan-tuan, Al-Quran sebagai bacaan kita di atas muka bumi ini akan menjadi syafaat, akan menjadi peguam bela kita, yang akan memasukkan kita ke dalam syurga dengan sebab keberkatan Al-Quran. Tuan-tuan, bacalah Al-Quran, gunakanlah kesempatan dalam bulan Ramadan, digandakan dengan ganjaran-ganjarannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati saya dan tuan-tuan dengan amalan ini. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingat kepada saya, tolong doakan saya. Kita bertemu lagi pada siri akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.